Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan keikhlasan yang sepenuhnya di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan, tapi hari ini gantian kerana ada program yang bertilih pada hari yang dijadualkan. Anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Kita sampai ke muka surat berapa ya? 242 ya. Sebab saya ni hilang kitab saya yang selalu guna tu, kot tertinggal di masjid ni, kalau jumpa tolong simpannya kan. Saya duk cek dalam kalender tu bila lah sekali saya guna kitab tu. Nampak-nampak macam di sini tapi tak tahu. Ini nuskah lain jadi tak ada tanda. 242 ya. Cuma saya minta supaya kita skip dahulu tajuk di 242 tu, kita lompat terus ke 278, iaitu bab yang ke-13. Sesuai dengan suasana sambutan Maulidur Rasul ini, Al-Fadhil Ustaz Mahathir masukkan satu bab khusus membincangkan tentang isu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ada segelintir umat Islam yang anti, yang menolak, yang menentang sambutan Maulidur Rasul ini dengan alasan ianya adalah perbuatan yang bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga generasi salafus salih. Jadi daripada sudut bid'ahnya itu kita setuju, maknanya benda baru. Kita tahu bahawa Nabi SAW tidak mengadakan sambutan sebagaimana yang kita adakan dengan ceramahnya, dengan jamuannya, dengan majlis-majlis selawat, qasidah, berarakan. Alhamdulillah nampak hidup balik berakan. Ada satu di satu apartmen di sini pun barak juga. Saya tanya barak dari mana? Kata dia boleh pagar bawah naik ke atas tu. Jadi keliling je. Kemudian ada yang buat macam-macam acara lah. Yang saya hadir semalam tu ada acara pertandingan azan. Ini mungkin nak cari pelapis lah. Maklumlah kadang-kadang generasi kita ni bila suruh azan ni, kau lah aku, masing-masing menolak kan. Jadi semalam tu ramai peringkat sekolah menengah ada pertandingan, sekolah rendah. Jadi mereka dah biasa, nanti mereka boleh jadi generasi pelapis. Tapi itulah, menolak-menolak mereka pun nampak sehari dua ni ada juga program namanya Forum Zikro Rasul. Forum
Zikrul Rasul, maknanya forum memperingati Rasul SAW. Itu dah mula, nampaknya dah mula boleh, ya. Walaupun masih maju nak menamakan maulid, mungkin selama ni duk cakap maulid bid'ah itu ini, jadi nak terus namakan maulid itu ada rasa segan lah barangkali. Tapi sekurang-kurangnya dari segi praktiknya tu dah tak nampak ada masalah, buat satu-satu acara sebenarnya memperingati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di muka surat 278, hukum menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalan, ada kumpulan yang melarang menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ia adalah bid'ah dalalah. Itu problem dia dekat kalimah dalalah itu. Kalau dia mengira atau menilai sambutan Maulid Rasul ini sebagai bid'ah sahaja, kita okey, kita pun setuju. Bahkan kalau ikut catatan kita itu disambut antaranya oleh kerajaan Fatimiyah pada kurun ke-5 macam itu, ya. Dan Fatimiyah ni kerajaan Syiah. Tapi kita kena ingat sesuatu perkara yang kita tolak itu bukan semestinya Syiah buat automatik salah. Yang mana bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibuat oleh Syiah, yang dipegang oleh Syiah, itu wajib kita tolak. Tapi kalau ada dalilnya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak bercanggah, tak ada masalah. Kalau pun sama dengan Syiah, kalau kita ambil contoh yang ekstrim, ya Syiah kan sembahyang menghadap kiblat. Jadi kita tak nak sama dengan Syiah, nak menghadap ke mana? Syiah kan puasa juga pada bulan Ramadan. Kita ni tak mau sama macam Syiah, so kita nak puasa bulan apa? Jadi yang persamaan yang tidak melanggar pegangan Ahlussunnah wal Jamaah itu tak ada masalah. Dan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil, dicatatkan sebagai awal-awal yang mengadakan sambutan ini sekitar mungkin kurun ke-7 Hijriah. Jadi disembelih kambing, lembu, unta, dijamu, dipanggil ulama-ulama, ahli-ahli fiqh, ahli hadis dan sebagainya berkumpul. Jadi terus diamalkan sehingga ke hari kita, sehingga ke hari ini. Jadi sudut bid'ahnya itu tidak dipertikaikan. Cuma bab bid'ah ni kalau kita masih ingat dalam bab yang pertama dulu, iaitu salah satu dalil adanya bid'ah hasanah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka perkara baharu itu tertolak, tidak diterima. Jadi hadis yang sama digunakan oleh orang yang anti bid'ah hasanah. Yang kata tak ada bid'ah hasanah pun dia guna hadis yang sama. Tapi cara pembahasan dia itu berbeza dan bahkan terjemahan dia pun kadang tak lengkap. Saya perhatikan golongan ini, bila dia terjemah hadis ini, dia akan kata, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama, maka ianya tertolak. Ada part yang penting dia tak terjemah tu, iaitu kalimah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, itu dia punya asas dia. Jadi barang siapa yang mengadakan satu perkara baru yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Berarti kalau buat satu perkara baru yang ada asasnya dalam agama, maknanya dari agama, itu diterima. Itu dipanggil konsep mafhum mukhalafah. Sesuatu itu difahami secara sebalik daripada apa yang dituturkan. Contoh ya, kalaulah lepas sembahyang, imam buat pengumuman, kata dia, jemaah yang berusia tidak lebih 40 tahun, nanti lepas solat tolong tunggu dulu dalam masjid. Itu pengumuman imam ya. Jemaah yang tak lebih 40 tahun. Datang seorang ahli jemaah yang umurnya 60 tahun. Lalu ditanya pada imam, "Imam, saya ni dah 60, nak kena tunggu ke tidak?" Jadi imam kata, "Kan saya dah buat pengumuman tadi." Dia jawab, "Yalah, imam cakap yang tak lebih 40 tahun tunggu. Yang lebih macam saya, imam tak cakap pun kena tunggu ke tidak." Jadi mestilah dalam hati imam, Allah fahamlah. Kalau saya kata
yang tak lebih 40 sila tunggu, walaupun saya tak sebut yang lebih tunggu tak tunggu, fahamlah maknanya yang lebih tak payahlah tunggu. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kefahaman. Dia tak sebut tapi kita understood, kita faham. Gitu juga. Bila Nabi SAW sebut sesuatu perkara baharu yang bukan dari agama tertolak, maka satu perkara baharu yang dari agama itu diterima. Jadi nak lihatlah sabda Rasul ini dalam keadaan ianya baharu, adakah ianya dari agama atau tidak? Jawapan, sunat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya hukum, bid'ah itu bukan hukum. Jadi bila ditanya tentang hukum, sunat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil. Jadi sunat ini bukan saja-saja ulama letak, tapi ada dalilnya daripada Al-Quran, hadis dan kaedah-kaedah umum dalam agama kita. Dalam Al-Quran ada perintah yang umum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, Allah Taala perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk beritahu, bi fadlillah dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, fal yafrahu itu dia ada lam. Asalnya yafrahuna, mereka itu bergembira. Lalu ditambah huruf lam. Lam itu namanya lamul amri, lam yang membawa maksud perintah, suruhan. Sebab tu dia buang nun di belakang tu. Sepatutnya yafrahuna. Bila ada lam, fal yafrahu, dah tak ada na tu. Jadi bila diperintahkan, berarti satu benda yang paling tidak harus. Boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum yang difahami daripada perintah adalah wajib, tapi tidak semestinya. Jadi di sini apa maksudnya? Terjemahan adalah dengan kurniaan dan rahmat Allah mereka itu hendaklah bergembira. Keterangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menukilkan, yakni memindah cakap, mengambil daripada siapa? Sahabat Nabi, sepupu Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan rahmat dalam perkataan rahmatuhu itu ataupun rahmatihi itu adalah sebagai bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana seolah-olahnya kul bi fadlillahi wa bi Muhammadin fabidzalika falyafrahu, itu makna. Bacaannya wa bi rahmatihi lah. Kenapa difahami rahmat dalam ayat ini sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mengambil kefahaman daripada ayat lain dalam suratul Anbiya ayat 107. Kerana biasa satu ayat Quran ditafsirkan oleh ayat-ayat Quran yang lain. Itu biasa berlaku. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat di sini dengan ayat yang lain, iaitu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami itu utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi Nabi SAW itu rahmat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat Allah itu sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rahmat kepada sekian alam. Jadi sambutan Maulid Rasul adalah salah satu cara umat Islam menzahirkan kegembiraan mendapat rahmat yang sangat besar ini. Dia berbeza ya. Kalau disuruh sembahyang, aqimus solat, dirikanlah solat. Solat dari segi bahasa maknanya doa. Tapi bolehkah satu orang bila orang tanya dah solat ke belum, dia kata dah, tak nampak pun, tadi saya ada doa. Doa tu kan solat. Tak boleh. Kerana bila Allah perintahkan solat, cara solat itu telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ni caranya, ada takbirnya, ada qiraahnya, ada rukuk, ada sujud. Maka tak boleh buat secara bebas. Kena ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah perintahkan tunaikan haji, haji ini apa makna dia? Ziarah. Jadi kita tanya satu orang, tuan dah pergi haji belum? Dah banyak kali dah. Oh, tahun bila pergi?
Oh, tahun sekian saya haji ke London, tahun sekian saya haji ke Bangkok, tahun sekian saya haji ke Washington. Itu bukan haji. Haji kan mana ziarah. Saya ziarah London, ziarah Bangkok. Oh, tak boleh. Walaupun dari segi bahasa, betul, haji itu makna ziarah. Tapi dari segi agama, haji itu sudah ada ciri-ciri yang khusus, ya? Di mana tempatnya, macam mana caranya, apa rukunnya, apa syaratnya. Baik. Jadi berbeza dengan perintah di sini. Bila Allah Ta'ala perintahkan faliyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, Allah tidak perincikan. Macam ni cara nak bergembira, macam ni cara nak bergembira, tidak. Umum saja. Maka kembalilah kepada kaedah yang besar dalam agama kita. Satu perkara yang diperintahkan secara umum begitu, kita boleh lakukan dengan apa cara sekalipun, selagi mana tidak melanggar syariat. Itu batasan dia. Sebanyak tuan-tuan hidup di dunia ni lah, di Malaysia ke di mana-mana ke, pernah ke jumpa sambutan Menurut Rasul itu disambut dengan majlis tari menari, hidangan minuman keras, ataupun pertandingan ratu cantik pakai renang seperti Menurut Rasul? Ada? Kalau saya belum pernah lah. Kalau ada lah, na'udzubillah, itu haram. Itu bid'ah yang sayyi'ah, dolalah. Kami nak bergembira Ustaz dengan kelahiran Nabi. Yalah, baguslah. Tapi bukan dengan cara yang melanggar syariat Nabi. Kan ada orang kata, saya tak menolak sambutan Menurut Rasul, tapi janganlah sambut Menurut Rasul dengan pergi tawaf kubur. Ulah. Bila masa orang Islam sambut maulid pergi tawaf kubur tu? Ini fantasi kamu je. Ya. Memang kita pun setuju. Ada pula sambut maulid pergi tawaf kubur. Tak sambut maulid pun tak disuruh tawaf kubur. Yang disuruh ziarah kubur. Kan? Ziarah kubur disuruh. Itu sunnah. Sunnah kerana Nabi suruh dan sunnah kerana Nabi buat. Tapi kalau tawaf kubur macam tawaf Kaabah, itu tidak disuruh. Jadi bila begitu diperintah supaya bergembira, maka sambutan-sambutan yang kita lakukan ini perlulah diukur dengan syariat. Minhu, dari agama kita terima. Laisa minhu, oh ini bukan dari agama ni, buat tari menari lah, pertandingan ratu cantik lah, ya. Itu kita tolak. Ya, baik. Kemudian di muka surat 280, kelahiran yakni Maulid Nabi. Maulid ini boleh dengan makna tempat lahir, Maulid juga boleh dengan makna masa lahir. Sini mungkin maksudnya masa kelahiran Nabi. Jadi kelahiran Nabi SAW adalah sebesar-besar rahmat Allah kepada alam dan manusia keseluruhannya. Rahmat ini ada dalam akidah. Kerana dengan sebab Nabi SAW lah kita itu bertauhid. Na'udzubillah, kalau tidak barangkali masih dalam kesyirikan, mensyirikkan Allah, sebagaimana yang berlaku pada sebagian manusia. Dalam muamalah, jadi jual beli kita itu halal, tidak ada tindak zalim menzalimi. Dalam akhlak jadi baik. Malah dalam semua bidang kehidupan ada rahmat. Rahmat ini tidak hanya terbatas untuk manusia pada zaman baginda sahaja sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalaulah sambut maulid ini bagus dan itulah sahabat dalam membuat, dia menyempitkan seolah-olah rahmat Nabi itu hanya untuk generasi awal. Dan memang generasi sahabat tak perlu pun pada sambutan maulid. Kita sambut maulid ini bukan macam sambut hari raya. Hari raya itu memang itu disyariatkan begitu. Kalau hari raya puasa 1 Syawal, lambat sangat nak raya lah, 25 Ramadan kita raya je lah, tak boleh. Dia mesti 1 Syawal. Demikian juga raya Idul Adha, dia mesti 10 Zulhijjah. Kita lewatkanlah sikit bagi orang peluang tawaf ifadah dalam masjid, tak boleh. Kerana 10 Zulhijjah itulah Idul Adha, haram puasa dan sebagainya. Tapi sambutan Maulid Rasul ini adalah wasilah sebenarnya, jalan, bukan macam tujuannya. Kalau hari raya puasa maka kita tujuannya beraya lagi. Kata tak haram puasa hari 1 Syawal. Hari Maulid tak haram puasa. Bahkan Nabi SAW meraihkan Maulid setiap minggu, iaitu baginda berpuasa pada hari Isnin. Bila sahabat tanya kenapa rajin puasa pada hari Isnin, Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi,
hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi kalau orang tanya, ni sambut Maulid ni bukan sunnah, ni sunnah. Nabi sambut. Cuma cara sambut itu ada yang kita lakukan puasa hari Isnin, ramai yang lakukan. Ada yang kita tambah. Yang tambah kita kata bid'ah, perkara baru. Tapi bid'ah di sisi umat Islam selain daripada golongan yang terpencil adalah terbahagi kepada hasanah dan sayyi'ah. Allah berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain daripada mereka, makna daripada umat zaman tersebut yang belum lagi berhubungan dengan mereka, makna belum lahir lagi pada masa itu. Dan firman Allah Ta'ala, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, surah Al-A'raf ayat 157. Allah puji ya orang-orang yang beriman dan yang memuliakannya dan menolongnya. Jadi memuliakan Nabi SAW ini dipuji dan dituntut dalam agama. Baik. Dan kadang-kadang kalau kita fikir, pelik juga orangnya. Dia sambut hari jadi dia, tak pernah tanya dari selama ya, sambut hari jadi dia ya. Dia sambut hari jadi isteri dia tu lagi penting. Kadang-kadang merajuk isteri dia kalau tak sambut hari jadi, pun tak tanya dari. Biasalah, standard lah ya, orang-orang yang kita sayang, anak kita, isteri kita ya, ibu ayah kita ya, kita sambut hari jadi. Terpulanglah ya, buat doa ke ya, ataupun beli kek ke ya, beli pizza ke, terpulang. Tiba-tiba sambut Maulid Nabi SAW yang menjadi rahmat kepada sekalian alam, katanya tak ada lagi. Jadi kita dah ada ni. Keterangan makna azzaruhu ialah mereka memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilakukan pun dalam sambutan Maulid. Dan memuliakan Nabi, memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Boleh ke mengagungkan Nabi? Boleh. Yang tak boleh menyembah Nabi ya. Memang Nabi SAW diagungkan, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas bentuk rupa akhlak yang agung. Apa nak ingat Allah puji ya. Sembah memang tak boleh lain daripada Allah. Ada orang Islam sebut Maulid sembah Nabi. Ini sangkaan buruk ya. Memang ada golongan yang ekstrim. Bukan setakat dia kata sambut Maulid ni bid'ah, bahkan dia kata bid'ah syirkiyah, perkara baru yang mengandungi elemen syirik kata dia. Bila kita duk puji-puji Nabi ya, lebih-lebih kalau kita tawassul pula, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya, itu kan tawassul. Wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah hajat-hajat kami. Lagi dia kata ni syirik. Jadi ini cara menyambut Maulid Rasul adalah salah satu cara untuk memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Nabi ikut sunnah Nabi lah. Ikut sunnah Nabi kan. Apa? Melarang Maulid Rasul itu sunnah kan? Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka kepada hari-hari Allah. Ini peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku dalam kehidupan manusia itu ingatkan sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Antara peristiwa yang paling besar, antara peristiwa yang besar adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis daripada Abi Qatadah Al-Ansari berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila ilaihi. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang amalan baginda berpuasa pada hari Isnin. Lalu Nabi SAW menjawab dan menerangkan, pada hari Isnin itulah saya dilahirkan, dan pada hari Isnin itulah diturunkan wahyu kepada saya. Maka saya itu berpuasa bersyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagian ulama mengatakan, jadi isyarat menyambut Maulid Rasul itu telah ada pada zaman Nabi SAW sendiri. Baginda mensyukuri pada setiap minggu, menzahirkan kesyukuran pada setiap minggu. Mensyukuri itu sentiasa. Buktinya baginda SAW sendiri menyambutnya dengan cara berpuasa setiap hari Isnin
sebagai tanda mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya. Pendapat ulama, guru Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu Imam Abu Syamah berpendapat, wa min ahsani, Imam Abu Syamah ni guru lagi pada Imam Nawawi. Ada orang cuba nak mentadbir perkataan-perkataan Imam Abu Syamah, kononnya beliau tolak bidah hasanah. Ya, konon-konon guru Imam Nawawi pun tolak bidah hasanah. Kita tengok apa yang beliau sebut. Wa min ahsani ma btada'a fi zamanina ma yuf'alu kulla 'amin fil yawmil muwafiqil yawmi maulidihi min as-sadaqati wal ma'ruf wa izhariz zinati was sururi fa inna dhalika ma'a ma fihi min al-ihsani lil fuqara'i mash'arun bi mahabbatihi wa ta'zimihi fi qalbi fa'ilin dhalika wa syukran lillahi ala ma manna bihi min ijadi rasulih sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu rahmatan lil alamin. Ini kata siapa? Kata guru kepada Imam Nawawi, iaitu Al-Imam Abu Syamah. Kata beliau, dan antara sebaik-baik perkara bid'ah yang berlaku pada zaman kita. Itu siapa kata Imam Abu Syamah telah bid'ah hasanah? Kamu yang tak faham. Sebaik-baik perkara bid'ah yang dilakukan pada zaman kita adalah apa yang dilakukan pada setiap tahun pada hari yang berbetulan dengan hari kelahiran Nabi SAW, dengan melakukan sedekah, melakukan kebaikan, menzahirkan perhiasan dan kegembiraan, dan kerana sesungguhnya semua itu tercampur lagi dengan adanya ihsan kepada fakir miskin. Ada kawan kita, kata dia ada ustaz duduk mengajar di surau ni, rupanya terlepas juga, walaupun interview pun ada taqiyah, dapat tauliah mengajar. Jadi bila ditanya tentang maulid, macam mana Ustaz sambut maulid, kata dia tak berapa bagus sangat tak sebut maulid ni, sebab yang beragak-agak tempat dia semayang pun. Ilaha illallah. Sedap dia kata, mana kau tahu dia tak semayang? Kau ada seorang dua dalam ramai tak semayang, tak beragak pun dia tak semayang. Kan? Dia jenis tak semayang, tapi dia seronok juga beragak maulid Rasul. Dia tak beragak pun dia tak semayang. Tak ada kena-kena. Kenapa suuzon sampai macam tu? Yang tengok bola pun semayang. Bukan semua lah. Yang saya tahu tu, saya pergi ke masjid Kak Syahlam, masjid dekat dengan stadium. Malam tu ramai pun tak. Oh, takkan dekat ramah aku selama tu tak ada ramai macam ni. Sampai penuh nak parking pun susah. Daripada sah depan sampai belakang penuh masjid. Rupa-rupanya nak tengok bola sebelah tu. Lepas semayang clear. Tapi maknanya kalau tengok bola pun semayang juga. Takkan yang sambutan Maulid Rasul kamu nak kata tak boleh sebab ada seorang dua yang tak semayang. Dan ada yang jawab macam ni, kata dia. Dia kata buat sambut-sambut maulid ni, padahal banyak lagi keperluan lain, orang miskin tak dapat makan lagi. Lah, habis tak buat sambut maulid, orang miskin boleh makan. Sambut maulid je lah orang jamu orang miskin. Orang jamu anak yatim biasa masa maulid lah. Ya, tuan-tuan yang tak miskin tak yatim pun dia jamu juga masa maulid. Jadi ini orang yang ada prejudis. Dia ada direka khayalan-khayalan yang tidak realistik. Tengok Imam Abu Syamah sendiri sebut, ketika sambutan Maulid Rasul, ramai orang berbuat baik kepada fakir miskin pada masa itu, jamu makan, bagi sedekah dan sebagainya. Ini juga memberi satu gambaran dengan kasih kepada Nabi SAW dan mengagungkan baginda pada hati orang yang melakukan sambutan tadi. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengurniakan kewujudan Rasul yang diutuskan menjadi rahmat kepada sekian alam. Tapi mereka ni kadang-kadang double standard. Ya. Kalau sambutan sebelum memperingati Muhammad bin Abdul Wahab, oh okey. Bila Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah, syirik. Hari jadi sultan pun kita cuti yang padahal, kan? Mulia sultan ke mulia Nabi? Pasti mulia Nabi. Sultan pun tak komplain kan Maulid Rasul. Sultan bersambut Maulid Rasul. Siap beragak lagi amat masa yang atau
Yang dah berusia mungkin tak lah kan? Yang sultan yang muda-muda berarak lagi. Alhamdulillah lah, mujurlah kita itu tegas, ulang. Sebelah sana pun dah mula buat forum zikrul Rasul. Itu bagus lah. Itu tanda-tanda dah mula boleh faham bahawa memang naturally yang ada iman dia akan kasih pada Nabi. Naturally yang kasih pada Nabi dia akan ingat. Dan bila dia ingat, ni hari jadi Nabi. Natural. Dan ditambah dengan dalil-dalil dan pandangan ulama. Kaedah fiqhiyah lil wasaili hukumul maqasid. Bagi wasilah adalah hukum tujuan. Tujuan adalah nak kasih pada Nabi SAW. Kasih pada Nabi itu wajib. Maka paling tidak yang menyampaikan kepada kasih Nabi, hukumnya adalah sunat. Kalau tak ada cara lain, dia boleh jadi wajib. Apakah tujuan atau maksud diadakan sama-sama dengan Rasul? Pertama, menzahirkan kecintaan pada Nabi SAW. Cinta pada Nabi SAW adalah salah satu daripada dasar dan asas keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ada orang punya sayang pada anak dia sampai tak lalu makan. Anak dah lama tak jumpa. Anak misalnya terkandas jadi perdagangan manusia misalnya. Kan baru ni ada yang kena colek kan. Maknanya tak lalu makan. Sebab kasih pada anak. Tapi Nabi SAW bagi tahu, tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih lebih pada ayah dia, lebih daripada dia kasih anak dia, dan lebih daripada dia kasih manusia kesemuanya. Kemudian ini adalah wasilah untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah wasilah untuk menyahut seruan Allah dan Rasul, untuk mengagungkan, membesarkan Nabi SAW. Kemudian kaedah yang kedua, ini adalah asal daripada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahu muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Apa yang dilihat oleh orang Islam itu elok, maka ianya di sisi Allah juga elok. Dan apa yang dilihat oleh orang Islam itu buruk, maka ia di sisi Allah juga buruk. Walaupun ini hanya perkataan sahabat Nabi, tapi kita dapati ada sandarannya daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Jadi ketika Sultan Muzaffar Raja Irbil melakukan sabda Rasul, tidak ada satu orang ulama pun yang komplain, yang kata ini sesat, ini haram, ini tak boleh, tak ada. Mana sekurang-kurangnya pada masa tersebut telah dihimpunkan umat Islam pada menyambut Maulid Rasul. Berdasarkan hadis tadi, tidak mungkin itu satu kesesatan. Ya. Kalau sambut Halloween, zombie run, itu kan ulama larang ya. Yang jadi muka macam zombie itu boleh pula kata dia. Tak faham. Sikit lagi ya. Apa ni? Belum lagi kan. Kita berhenti 13 minit selepas masuk syuruk. Kemudian amalan menyambut Maulid Rasulullah SAW sudah disambut sejak dahulu lagi oleh para ulama besar Islam yang diakui keilmuan mereka. Kadang-kadang orang sekarang ni dia kena penyakit, dia lebih pandai pada ulama. Dia seorang yang nak pertahankan sunnah. Ulama-ulama semua ni biarkan bid'ah. Bahkan oleh umat Islam seluruhnya semenjak dahulu melihat amalan ini sebagai satu amalan yang baik, sangat mulia dan sesuai diamalkan. Bahkan saya ada satu orang kenalan yang dia berubah. Dia kata sebab dia berubah tu hadir majlis Maulid Rasul. Dia hadir satu majlis Maulid tu, dia rasa sayu, dia menangis, dia berubah. Baik. Dan dia juga jalan dakwah ya, di masjid yang saya hadir semalam tu, Masjid Bandar Utama Damansara, disertai juga oleh golongan mu'alaf.
ada mereka buatlah aktiviti siang tu, pertandingan tilawatul Quran, kategori mu'alaf, kategori sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya. Jadi nampak budak-budak pun ramai datang ke masjid. Mereka sudah mula ada attachment hati mereka itu dengan masjid. Ini kan wasilah jalan umum. Ada nak kira dalil khusus perkampungan sunnah, tak ada dalil khusus lah. Zaman Nabi ada kan Nabi buat perkampungan sunnah, tak ada. Tapi kita terima je sebab umum kan. Perkampungan sunnah ni dia nak bagi ustaz-ustaz dia ceramah, bagi tausiah, okey lah. Walaupun mungkin lah satu dua pahaman dia tu kita tak setuju, tu biasa lah. Tapi konsep dia tu tak ada masalah. Konsep berkumpul untuk dibagikan tausiah-tausiah itu biasa. Kerana berkumpulnya kebaikan ketika zaman Rasul itu, semuanya yang dilakukan semasa zaman Rasul adalah bernilai kebaikan. Saya kalau nak bilang satu-satu, tausiah memang disuruh. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jamu makan memang disuruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at'imut ta'am. Selawat memang disuruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qasidah walaupun tidak disuruh secara khusus, zaman Nabi bila orang berqasidah dengan qasidah yang baik, Nabi benarkan, maka Nabi gembira. Dengan qasidah Maulid saya tak jumpa yang mengaku-mengaku. Semuanya puji Allah, puji Nabi, puji Madinah, puji Al-Quran, dan semua baik. Berarak, ini yang berarak tak ada zaman Nabi. Yalah, kamu kan takkan tak faham kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum satu perkara dianggap dibenarkan kecuali ada dalil yang melarang. Berarak ni apa dia? Berarak ni yang saya faham berjalan ramai-ramai. Berjalan seorang tak bagi berarak, ya tak? Jadi apa hukum berjalan beramai-ramai? Hukum asalnya harus, tapi boleh berubah dengan sebab yang mendatang. Contohnya berjalan ramai-ramai pakat tak tutup aurat semua, ya haram. Bukan sebab beraraknya tu, sebab tak tutup aurat. Atau berjalan beramai-ramai sampai rosak harta benda orang, itu haram. Bukan sebab berarak, tapi merosak harta benda orang. Tapi kalau berjalan beramai-ramai seperti memperingati 65 tahun kita merdeka macam 31 Ogos hari, asalnya harus, boleh. Apatah lagi berarak beramai-ramai menzahirkan kegembiraan atas lahirnya insan yang menjadi rahmat kepada sekalian alam, itu jadi haram? Tak mungkin. Pak haram hukum kena ada dalil. Okay. Jadi para imam dan ulama yang membolehkan menyambut Maulid Rasul sangat ramai. Termasuklah Imamul Muhaddisin, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi, seluruh pengarang kitab-kitab Maulid dan ramai lagi. Bahkan di kalangan tokoh moden almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun menerima sama-sama Maulid Rasul. Walaupun diketahui bila ada fatwa-fatwa beliau yang kontroversi dalam isu-isu yang lain, tetapi dalam isu Maulid Rasul beliau bersama dengan umat Islam yang lain. Ya, ini penting ni. Sebab golongan yang anti sama-sama Maulid ni, mereka kagum dengan Al-Imam Ibn Taimiyah. Tengok apa komen Al-Imam Ibn Taimiyah tentang sama-sama Maulid Rasul dalam kitab beliau Iqtida'us Siratul Mustaqim. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah, fa ta'zimul maulidi wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahum fihi ajrun 'azimun bihusni qasdihim wa ta'zimihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah membesarkan hari kelahiran dan mengambilnya sebagai satu sambutan. Ini dilakukan oleh sebahagian orang ramai. Ini dia cerita fakta lah. Kemudian dia cerita komen dia. Dan adalah bagi mereka yang melakukan itu pahala yang besar. Kenapa pula? Kerana niat yang baik. Yang berkagum Ibn Taimiyah dia pergi tak? Saya niat baik boleh buat lah. Niat baik itu salah satu bang. Yang kedua, tidak melanggar syarak. Kalau tak melanggar syarak, niat tak baik, tak dapat pahala.
Kalau niat baik melanggar syarak, hukumnya haram juga. Tapi niat baik itu ada pahala. Dan kerana mereka itu membesarkan Rasulullah SAW. Ini pandangan Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri. Wallahu a'lam. Tajuk selepas itu berdiri ketika Mahadul Qiyam itu nanti kita akan syarahkan bila sampai masanya lah, insyaAllah. Dan pada kuliah akan datang kita patah balik kepada tajuk sebelumnya di muka surat 242 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.